Tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita bersolok di sini, antara tujuan yang lain selain daripada untuk membersihkan berbagai kekotoran yang mengotorkan jiwa kita, rohani kita, ialah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ubahkan hati kita daripada tidur kepada jaga. Kalau Imam Ghazali tadi kata, fa innaka fi hadal alam naimun wa in kunta mustaiqidan, sesungguhnya anda di alam hidup, di alam nyata ini, hati anda tidur walaupun tubuh badan anda berjaga. Mudah-mudahan apabila kita bersolok sini, Allah ubahkan hati kita daripada tidur kepada jaga. Dengan itu kita tak perlulah nak menunggu kematian untuk mendapatkan jaganya hati kita. Bila manusia ini mati, hati baru jaga. Kita tak perlulah nak ikut jejak manusia-manusia seperti ini. Bila mati, hati baru jaga. Ini tak perlulah nak kita ikut. Perlu kita jauhkan daripada keadaan itu. Kita tak perlu, kita wajib, ya, bukan saja perlu, kita wajib menjauhkan diri kita jadi manusia yang mempunyai hati yang tidur, berjaga hanya bila mati. Semua orang kafir, hati mereka itu tidur. Bila dah mati barulah mereka tahu, oh, Islam betul. Sembahan-sembahan mereka salah. Orang Kristen pun baru tahu agama mereka salah, akidah mereka salah. Begitulah agama-agama lain. Tapi kita walaupun sudah menjadi orang mukmin, kalau hati kita juga tidur kemudian mati, memanglah kita ini mujur sebab kita Islam. Tapi dalam Islam ni banyak tanggungjawab, banyak kewajipan yang mesti kita tunaikan, banyak larangan yang mesti kita jauhkan. Oleh kerana hati kita tidur, maka kita telah melakukan pelanggaran hukum-hukum Allah. Perkara-perkara yang sangat dilarang oleh Allah mungkin kita lakukan sebab hati kita tidur. Sebab itulah bila kita bersolok di sini, kita sebenarnya mengharapkan mudah-mudahan Allah ubahkan hati kita yang tidur itu jadi jaga sebelum kita mati. Tentu kita tahu antara tidur dengan jaga itu tidak jauh. Semua kita tahu antara tidur dengan jaga itu tak jauh. Tak percaya, tengoklah ada seorang kawan kita tidur, kita usik saja dia berjaga, tidak jauh. Begitu jugalah tidurnya hati kita, jaganya hati kita tidak jauh, sebab semuanya dalam hati kita. Cuma yang kita rasa jauh, rasa susah ialah kerana kita tidak beramal dengan amalan yang boleh membantu hati kita segera berjaga. Jadi kita bersolok di sini ini sebenarnya adalah amalan yang mudah membantu kita untuk hati kita menjadi hati yang jaga, bukan hati yang tidur. Dalam bahasa Arabnya, hati yang yaqadah, bukan hati yang tidur. Atau bukan hati yang lalai, ghaflah.
Quran tadi digunakan istilah ghaflah. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sesungguhnya anda ketika hidup di dunia, hati anda lalai. Lalai itulah tidur. Hati anda lalai, hati anda tidur. Fakashafna angka kita aka. Ya. Kerana hati anda tidur, hati anda terhijab, tak nampak apa yang sebenarnya. Maka apabila kami matikan kamu, itu berarti kami angkatkan berbagai hijab yang menghijab pandangan hati anda, kerana hati anda lalai tidur. Fabasarukal yawma hadid, maka pandangan hati kamu sesudah kamu mati itu tajam. Ini firman Allah SWT ini bukan main-main. Satu kenyataan, satu hakikat kebenaran yang perlu kita perhatikan. Kita masing-masing taklah pegang. Aku tak mau menjadi orang Islam yang berhati lalai, berhati tidur sampai mati. Mati baru jaga. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala sudah terangkan dalam Quran, siapa yang ada kemahuan Allah akan kurniakan. Siapa yang tak ada kemahuan Allah tidak akan beri. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan zahir dan batin seseorang sehingga orang itu sendiri mengubah hati. Yang berarti sehingga orang itu sendiri ada kemahuan. Ada kemahuan untuk mendapatkan hati yang jaga, hati yang yaqadha, barulah Allah kurniakan. Apa tandanya? Tandanya kita pergi ke rumah suluk ni. Sebab itu kalau pergi ke rumah suluk ini, kita sedar bahawa pergi ke sini aku nak kurnia daripada Allah supaya Allah hidupkan hati. InsyaAllah tak jadi masalah. Mereka yang tak tahu jadi masalah. Sampai sini terpinga-pinga. Kenapa aku cuti 10 hari duduk sini, makan tak sedap? Ada anak isteri aku tinggal, bodoh. Kalau aku gunakan melancong-lancong dengan anak isteri kan bagus. Itulah tuan-tuan, ada yang balik. Pasal apa? Dia ingat anaknya, isterinya. Dia rasa rugi 10 hari dihabiskan masa di sini. Tapi kalau kita ingat, kedatangan kita ke sini adalah merupakan hajat besar kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ubahkan hati kita daripada naum, tidur, kepada yaqadha, pada jaga. Biarlah kita menjadi manusia, tubuh badan jaga, hati juga jaga. Jangan tubuh badan jaga, hati tidur. Ini kan separuh manusia. Separuh manusia. Tubuh badan jaga, hati tidur, separuh manusia tu. Sepatutnya tubuh badan jaga, hati jaga, barulah manusia yang sebenar. Ini tidak, hati tidur, badan jaga. Macam mana tuan-tuan boleh berfungsi sebagai hamba Allah? Sebab itulah, kerana hati tidur inilah tuan-tuan, apa yang saya sebutkan tadi dan apa yang Allah sebutkan, manusia ini jadi manusia syaitan, syayatinul insi. Jadi manusia-manusia jadi syaitan-syaitan yang berupa manusia. Karena hati mati.
Sebab tu dalam Quran ada diterangkan oleh Allah, hati yang keras, hati yang berpenyakit, hati yang mati, hati yang lalai. Hati-hati ini semua tidak boleh digunakan. Hati keras, hati berpenyakit, hati yang mati, hati yang buta, hati yang lalai. 5 jenis ni. Jadi mudah-mudahan bila kita bersuluk, mudah-mudahan Allah SWT elakkan hati kita daripada 5 jenis hati ini.